Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazira Nisah binti Abdul Aziz, nomor metrik BP 23110366. Saya merupakan CEO daripada syarikat Yerinsta. Yerinsta ini merupakan syarikat yang lebih ke arah membentuk ke arah kebajikan terhadap masyarakat awam, yang objektif syarikat kami ini ialah memberi penekanan terhadap kemajuan pendidikan, terutamanya kepada kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak? Kanak-kanak ini merupakan modal insan dan tunggak kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Yaitu pentingnya pendidikan itu perlu diutamakan. Selain itu, yang kedua, syarikat kami lebih kepada usaha ke arah pembangunan dan pemodenan yang lebih membangunkan ke arah teknologi yang pesat pada zaman kini, di mana syarikat kami memerlukan teknologi yang tinggi untuk menjayakan program-program yang telah kami lakukan. Selain itu, juga membasmi kemiskinan terhadap masyarakat awam, terutamanya masyarakat atau penduduk yang tinggal di luar bandar. Dengan adanya masyarakat ini, jadi negara kita tidak juga terpinggir kepada kemiskinan yang dialami oleh masyarakat luar. Dengan itu, syarikat kami juga telah menjayakan program yang memerlukan dana untuk kebajikan masyarakat, terutamanya kepada kanak-kanak. Kenapa saya sebagai CEO sangat menekankan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas. Sebelum itu, apakah itu kanak-kanak berkeperluan khas? Kanak-kanak berkeperluan khas ini merujuk kepada kanak-kanak yang memerlukan sokongan, bantuan atau saranan, di mana kanak-kanak berkeperluan khas ini adalah kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang amat lambat, seperti kerencatan akal, kecacatan fisikal, kekurangan penglihatan, kekurangan pendengaran, kekurangan penglihatan, dan kesukaran dalam perkembangan sosial dan emosi. Selain itu, isu yang kami akan bangkitkan ini adalah untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi syarikat kami Yerinsta ini amat memerlukan sokongan kepada masyarakat awam untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas ini agar tidak dipinggirkan. Kebanyakannya isu zaman sekarang ini, masyarakat semakin ke arah modernisasi, ke arah perkembangan modern. Jadi mereka telah menganggap kanak-kanak berkeperluan khas ini dianggap remeh dan tidak mengambil tindakan. Oleh itu, saya setegasnya sebagai CEO daripada syarikat Yerinsta ini ingin menegakkan keadilan dan kebenaran untuk membantu dan memberikan inisiatif yang amat tinggi kepada anak-anak berkeperluan khas di negara kita ini. Oleh itu, syarikat kami telah menjayakan program Say Yes to Kids untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas. Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berkeperluan khas ini, isunya pada zaman ini, apakah dia? Terutamanya yang pertama antaranya adalah dari segi kemudahan fisikal. Kemudahan fisikal kita nampak di sekolah-sekolah di negara kita ini, di mana terdapat sekolah-sekolah yang murid atau lebih dikenali sebagai murid berkeperluan khas, di mana kekurangan perabot sekolah seperti kerusi, meja, yang kadang-kadang kalau masuk kelas pelajar kekurangan kerusi untuk duduk. Jadi selebihnya inisiatif ini agar dapat membantu anak-anak berkeperluan khas ini mendapatkan ruang pembelajaran atau
bilik darjah yang selesa. Selain itu, juga ruang kelas yang sangat sempit. Jadi kita tahu sedia maklum bahwa murid berkeperluan khas ini memerlukan ruang bilik darjah atau bilik pembelajaran yang amat kondusif, di mana murid berkeperluan khas ini mengalami masalah penyakit seperti hyperactive, ADHD, atau masalah emosi. Jadi kita sudah sedia maklum mereka memerlukan ruang kelas yang amat selesa dan kondusif dan mudah untuk bergerak ataupun lebih dikenali sebagai pergerakan yang bebas antara satu sama lain. Di mana murid-murid seperti ini memerlukan ruang yang agak luas dan dapat membantu perkembangan minda dorang nih merangsang otak untuk belajar dengan selesa, dengan mesra, dengan kawan-kawan mereka. Selain itu masalah yang mereka hadapi sebagai murid atau kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi, saya memohon dan menyeru kepada masyarakat awam di luar sana untuk sama-sama mengutip atau menyumbangkan dana kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, yang kedua, juga kekurangan alat permainan, di mana kanak-kanak ini perlukan juga minda yang kreatif untuk merangsang otak dorang, bukan saja dari segi akademik tapi dari segi sukan juga. Jadi kekurangan alat permainan kita nampak terdapat sekolah yang menyediakan kekurangan alat permainan yang amat berat dan tidak sesuai kepada murid berkeperluan khas, di mana pihak sekolah ini menganggap kanak-kanak berkeperluan khas ini serupa dengan murid yang normal. Maka tidak, mereka memerlukan alat permainan yang lebih bersifat lembut dan tidak membahayakan kepada diri mereka. Itu oke. Yang seterusnya adalah dari segi isu keuangan, di mana kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak 150 juta kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini. Mereka sudah diberikan dana, tetapi kemana dananya menyalurkan? Tiada inisiatif kepada bangunan sekolah untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kenapa kurangnya kemudahan fizikal? Kenapa kurangnya alat petan permainan? Hal ini disebabkan oleh duit itu hilang. Duit itu telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, antara salah satunya adalah ibu bapa, di mana sesetengah ibu bapa ini adalah menyalahgunakan allowance khas yang diberikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas, di mana ibu bapa menggunakan duit itu untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka sendiri, bukannya untuk disimpan kepada anak mereka yang berkeperluan khas, yang tidak mempunyai keupayaan. Seharusnya sebagai ibu bapa perlulah bertanggung jawab untuk menjaga wang saku anak mereka. Seterusnya, selain daripada itu juga guru juga setengah guru juga ada yang menyalahgunakan dana tersebut yang telah diberikan kepada anak-anak berkeperluan khas, di mana mereka berniat yang salah Contohnya di sini kita contohkanlah, di mana karena ada setengah guru aliran perdana yang mahu memohon untuk masuk ke pendidikan khas ini untuk mendapatkan allowance khas. Sebenarnya allowance khas itu untuk kepada kanak-kanak, bukannya untuk kepentingan diri. Jadi di sini kurangnya quality dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi seharusnya tegasnya di sini perlulah digunakan sebaik mungkin dana atau allowance yang telah diberikan kepada murid berkeperluan khas. Hal ini disebabkan murid berkeperluan khas tidak dapat membayar iuran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan tidak dapat membayar iuran untuk mengikuti program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Bagaimana cara kami untuk mengumpulkan dana adalah dengan dapat juga
melalui media sosial. Di sana syarikat kami telah melakukan postingan untuk sedia maklum bahwa informasi atau maklumat berkaitan kanak-kanak berkeperluan khas kami telah update di posting seperti aplikasi Telegram, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Jadi kami war-war kepada orang ramai memandangkan teknologi ini pesat. Jadi semua maklumat atau info berkenaan syarikat kami atau dana yang ingin disumbangkan bolehlah pergi kepada media sosial kami yang tertera. Seterusnya juga kami juga bekerjasama dengan agensi persatuan kerajaan atau swasta. Hal ini bukan itu sahaja. Dengan bekerja sama dengan agensi kerajaan atau swasta dapat menyedarkan kepentingan dan hak keperluan kepada kanak-kanak berkeperluan khas supaya tidak dipinggirkan. Itu antara salah satunya lah. Lepas tu syarikat kami juga menggunakan inisiatif atau usaha-usaha kami dengan melakukan pelbagai aktiviti untuk menambahkan dana. Contohnya melakukan aktiviti gerai jualan, seni, karnival atau sukan yang berkaitan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Di sini juga disertakan tabung untuk kanak-kanak berkeperluan khas supaya menyedarkan kepada orang awam kanak-kanak berkeperluan khas ini perlu diutamakan, disayangi, dicintai, dihormati, dan diberikan kasih sayang sepenuhnya. Mereka ini adalah tunggak dan modal insan kepada pembangunan negara. Mereka mempunyai kanak-kanak yang sangat istimewa dan perlu disayangi, bukannya dipinggirkan, bukannya berasa malu mempunyai kanak-kanak yang punya tidak kepunyaan. Bukan, kita seharusnya perlu menjaga dan menyayangi mereka. Oke, saya berharap orang luar atau masyarakat awam di luar sana dapat sedarkan diri dan dapat membantu kanak-kanak ini amatlah perlu disayangi dan dijagai. We love, we care. Say yes to kids. Ingat Yerinsta, ingat kanak-kanak. Sekian, itu sahaja daripada saya, CEO Yerinsta. Sekian dan terima kasih.